dan misi objektif perniagaan. Okey. Kalau tak jelas, antum boleh bagi tahu maklimah. Okey. Mama akan teruskan. Okey. Kalau rasa macam tak jelas, nak tanya ke, terus buka mic tu, tanya maklimah. Okey. Alright. Okey, penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey. Okey. Akan biasanya sesuatu perniagaan memang kita kena ada visi, misi dan objektif. Sebab kalau dekat sekolah, okey, Mak tunjuk dulu okey. Semua nampak muka Mak Imah ke? Nampak muka Mak Imah? Nampak okey. Okey, yang ni. Alah, dia tunjuk terbalik ke tunjuk betul ni visi misi ni? Ni visi misi sekolah Hiraq. Okey. Okey, menjadi sebuah institusi pendidikan edukasi yang mampu membangunkan pelajar dengan fikrah dan sahsiah syumul serta memenuhi kumpulan semasa. Kat belakang buku sekolah antum ada visi misi sekolah. Okey. Kadang-kadang kita rasa macam tak clear. Apa beza visi? Kenapa kena buat dua-dua? Tapi dalam buku sekolah ni dia tak ada objektif. Tapi kat bawah ni dia ada 10 muasafat tarbiyah. Maksudnya sebenarnya objektif sekolah adalah untuk menjadikan antum memenuhi 10 muasafat tarbiyah. Kalau siapa yang tak pernah tengok kat belakang, sebenarnya ni buku sekolah je. Okey. Tapi di warna putih buku maths. Ada buku warna hijau juga. Sama je. Okey. Semua tempat ataupun satu institusi mesti ada visi dan misi serta objektif. Okey. Mama share balik. Okey, mana tadi? Regina. Okey. Apa beza visi dengan misi? Okey. Yang ni Mama ada dapat jumpa dekat dalam satu slide. Senang cerita, visi tu sesuatu yang luas dan luar biasa. Maksudnya satu sudut pandang yang besar. Merangkumi contoh kehidupan. Contoh kat situ dia kata saya ingin mencapai cita-cita sebagai seorang accountant. Maksudnya dia belum jadi accountant lagi. Tapi dia ada aim, matlamat dia untuk jadi, dia bukan visi dia untuk menjadi accountant. Lepas tu kalau misi dia, how to achieve a vision. Macam mana kita nak fokus untuk dapatkan visi tu. Okay. Contoh, sesuatu yang lebih padat, fokus pada aspek tertentu. Contoh dia, belajar bersungguh-sungguh, mendapat keputusan yang cemerlang dalam setiap perasaan dan mempunyai sikap tanggungjawab. Okay, misi dia untuk menyiapkan diri untuk menjadi accountant. Itu beza visi dan misi. Okay. Kalau objektif pula, okay. Mama pergi go through kat sini dalam buku. Objektif pula adalah satu maklumat yang khusus. Bagaimana saya nak rajin belajar? Macam mana saya nak sungguh-sungguh dalam belajar? Itu objektif dia. So kita kena achieve something. Itu lebih khusus lagi. Rajin belajar apa? Rajin belajar account lah kalau kita nak jadi accountant. Betul. Dalam tempoh berapa tahun? Misalnya dalam objektif adalah masuki kelas accounting form 4 dan form 5. Macam tu. Bidang yang khusus. Lebih spesifik kalau objektif. Okay. Boleh? Nanti maklimah kita akan sama-sama kita akan buat sebentar okey, kita akan buat objektif dan visi misi objektif untuk antum tahu membezakan sama ada antum faham atau tidak visi atau misi ni. Mama ajar dulu. Okey, yang ni sepatutnya siapa buat video ni? Mama tak dapat video tidak Mama tunjuk hari ni. Siapa
Fik kot patutnya kena buat. Betul ke Fik? Dia diam je kan. Semua ada ke kat situ? Kalau ada orang, kalau ada apa, kalau ada kelas lain, biasanya mama kalau boleh mama nak antum, mama galakkan antum untuk buka video tu supaya mama nampak muka-muka antum. Mama macam tak berapa sangat lah cakap seorang, tapi tak apa. Kalau malu, nak buat macam mana? Kan, lagi-lagi banin. Buka je video tu, tak ada masalah. Okay? Dan mic tu tutup. Okay. Okay. Perbandingan visi, misi, objektif, berapa perniagaan yang berbeza. Okay. Ada 3 jenis perniagaan dekat biasanya yang kita kategorikan. Yang pertama adalah organisasi bermotifkan untung, OBU. Kalau antum boleh, kita bila kata untung, so visi, misi, objektif mestilah untuk memaksimumkan keuntungan. Okay. Kat sini dia suruh layari laman sesawang khazanah. Okay, siapa pernah dengar tentang khazanah ni? Kalau tak pernah dengar, okay, Mak akan tunjuk sikit dia punya ni. Sekejap ya. Okay, ada nampak tak kat sini? Ada nampak tak Mama buka khazanah ni? Okay, thank you Afiq. Okay, kat sini kalau kita nak tahu mana satu dia punya objektif misi, antum pergi dekat mengenai khazanah dan antum tekan profil corporate. Khazanah ni sebenarnya khazanah ni banyak isu. Kalau antum tengok berita lah tentang rasuah semua, sebab apa sebab dia adalah khazanah, nama pun khazanah. Dia adalah harta kerajaan, harta Malaysia. Nak katakan Malaysia punya pelaburan Malaysia. Malaysia punya yang, dan kita nak tengok lembaga pengarah dia semuanya orang-orang kepimpinan negara. Okey, sekarang ni PM kita lah kan, Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Yassin, Azmina Ali. Yang ni yang Tengku Zafrul ni adalah Menteri Kewangan. Biasanya yang tu adalah orang-orang atasan lembaga pengarah bagi khazanah. Okey. Ini adalah khazanah ni bagaimana dia menguruskan kerajaan punya aset. Okey, aset kerajaan. Okey. Bila Mama search dia khazanah, banyaknya lah dia punya isu-isu yang ada dekat khazanah ni. Tapi kita nak fokus dekat bagaimana khazanah tu menetapkan visi, misi dan objektif. Kalau antum perasan kat sini, dia ada objektif, dia ada mandat kami, dia ada falsafah kami. Ada nampak visi, misi? Tak ada nampak visi, misi kan? So, tapi kalau kita nak tengok mandat kami, maksudnya mandat tu dia punya yang paling atas sekali, iaitu vision dia. Ya, peranan khazanah adalah untuk membangunkan kekayaan jangka panjang Malaysia. Dan itu adalah vision dia. Dan bagaimana misi dia adalah macam mana nak jadikan kekayaan jangka panjang ni? Kena ada pulangan kewangan dan risiko yang pertan, menjana pulangan mampan, mengintegrasikan aspek laporan etika dan tanggungjawab. Macam mana? Dan objektif bagaimana nak buat pulangan kewangan yang bagus. Dia buat komersial. Ada yang komersial, ada yang strategi. Okey. Itu bagaimana diorang menetapkan satu visi, misi dan visi, misi dan
Objektif syarikat. Okey, boleh. Baik. Okey. Mama kembali kepada ni. Okey. Kita pergi kepada OBU. Organisasi bermotifkan untung. Okey, untung. Nanti antum boleh tengok faedah. Apa-apa sahaja perniagaan yang ada untung, dia mesti akan nak maksimumkan untung. Sebabnya kebanyakan visi objektif, okey, nampak yang berteraskan sektor swasta menjurus pada matlamat yang sama, iaitu bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Ini biasanya sektor swasta. Bila mana satu sektor swasta yang membuat satu perniagaan, pastilah dia ingin menjana keuntungan. Ini yang pertama. Ini tak ada masalah sangat sebab sebelum ni bab 1 kita ada bentang tentang organisasi bermotifkan untung. OBBU pun antum pernah dengar, iaitu organisasi bukan bermotifkan untung. Okey. Okey. Pernah dengar NGO, Badan Bukan Kerajaan? Lagi apa organisasi ni objektif dia berorientasikan kebajikan ahli masyarakat dan memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Dia bukan nakkan keuntungan, tapi membuat satu pertubuhan. Tapi bukan anda kerajaan, NGO biasanya. Okey, dan dia perlu berdaftar di bawah ni Pertubuhan Malaysia. Dan ada lagi satu. Okey, okey. Yang ni ada lagi satu, Pertubuhan Belia. Ni pun sama juga. Ni semua tempat untuk kita mendaftarkan organisasi bukan bermotifkan untung. Dia kata kat sini walaupun visi misi OBBU ni berbeza, tapi sebenarnya OBBU ni telah menerapkan budaya kerja korporat dan pengurusan organisasi supaya visi misi objektif boleh mencapai cakap dan berkesan. Walaupun bukan keuntungan, tapi kebanyakannya kan organisasi OBBU sangat tersusun sebab dia perlu berdaftar di bawah pendaftaran pertubuhan ROS dan pertubuhan belia. Okey. Okey. Begitu juga visi misi sektor awam. Okey, tengok ni sektor awam. Tadi yang kita kata OBU tadi adalah organisasi bermotifkan untung biasanya Okey, kalau sektor awam ni maksudnya sektor kerajaan. Berbeza dengan sektor swasta, tetapi pada masa sekarang kerajaan telah menerapkan budaya korporat dalam pengurusan supaya visi misi dan objektif dapat dicapai. Korporat maksudnya yang terlatih, yang cekap dan strategik. Okey. Okey. Sebabnya kita jangan cakap kalau kita ambil contoh hospital kerajaan dan juga hospital swasta. Kita jangan cakap macam kalau kita hospital kerajaan kan, kita macam bayar sikit je, tak perlu bayar pun sebenarnya. Ada yang tak bayar RM1. Tapi budaya korporat diwujudkan. Bukan kita bayar sikit tapi dia punya perkhidmatan dia pun agak sama dengan hospital swasta. Cumanya ramai je lah yang dekat hospital kerajaan. Okay. Kalau mama biasa pernah pergi ada buat operation dekat hospital kerajaan. Just nice, cakap dan strategi just bagus je. Dia boleh banyak doktor pakar kan, compatible, memang bagus. Jangan cakap kalau kerajaan je dia mesti buat sambil lewa. Kalau swasta mesti bagus, tak semestinya. Itu kita tak boleh cakap macam tu dah sekarang. Okey. Seterusnya okey, semua okey ke Mak bercakap ni? Okey. Pertubuhan sukarela ni yang ketiga. Tadi yang first organisasi bermotifkan untung, yang kedua organisasi bukan bermotifkan untung. Ada sesiapa nak tanya? Semua okey? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada.
Faham? Faham? Faham semua? Bagus. Terima kasih Fatin. Zakwan keluar ke? Jangan balik. Okay. Nanti Mama akan share. Mama akan share yang antum kawan-kawan kita buat video. Memang nanti Mama share semua orang yang buat video tu. Tapi belum masuk sekarang nanti. Okay? Okay. Pertubuhan sukarela. Pertubuhan sukarela ni, okay. Sukarela, nama pun sukarela kan. Sukarela dia berbeza dengan organisasi bukan bermotifkan untung. Okay, ataupun kita panggil NGO, badan bukan kerajaan. Yang ni pun kita boleh ada juga. Okay, masyarakat merupakan pelanggan utama kepada pertubuhan sukarela. Okay, penentuan misi objektif yang tepat akan dapat menyokong tujuan organisasi tersebut. Okay, pencapaian misi objektif pertubuhan sukarela bergantung pada pengurusan organisasi yang dapat menarik ahli menjalankan aktiviti yang telah dirancang secara sukarela. Kemampuan menarik ahli yang ramai serta aktif menjalankan aktiviti dirancang menyumbang pada pencapaian visi misi objektif pertubuhan sukarela. Okey, maklumah betul kan balik? Boleh jadi badan sukarela ni pun badan bukan kerajaan juga NGO, tapi apabila okey sekejap tetapi dia lebih luas lagi. Kalau OBBU bukan bermotifkan untung, dia lebih kepada yang tadi kalau anda tengok, dia lebih kepada ahli. Kalau sukarela, dia lebih pada masyarakat. Okey, kepada masyarakat. Lebih luas lagi. Okey. Dia ada 4 tumpuan sukarela. Dia bercorak kebajikan, dia fokus perkhidmatan untuk ahli dan masyarakat, lebih dikenali dengan nama Persatuan Kelab Yayasan dan Angkatan. Anda tengok ni, ni Persatuan Pengangkat. Banyak yayasan banyak yayasan juga. Nama pun Angkatan. Lebih bercorak aktiviti selaras dengan tujuan organisasi tersebut didaftarkan. Okey. Ini perbandingan. Berbandingan antara OBU dan OBBU. Nampak kat situ? Kadang-kadang kita akan biasa kita sama je sebenarnya. Bermotifkan untung dengan bukan bermotifkan untung. Tapi maksud Mama bukan bermotifkan untung lebih kurang dengan sukarela. Tapi kalau antum perasan tadi bukan bermotifkan untung, OBBU didaftarkan pada pendaftaran syarikat ROI tadi ROS dengan ROI. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ataupun Pertubuhan Belia. Yang tu. Yang ni tidak perlu. Okey. Yang ni tak apa. Ni Mak Marah tunjuk dah tadi misi-misi sekolah. Okay. Alright. Ni last untuk hari ni. Sebelum kita buat latihan supaya yang terlebih faham. Okay, tu ada 3. Okay. Okay semua? Okay sekejap. Baiklah. Okey, 3.3. Okey, ciri-ciri objektif. Okey, ciri-ciri objektif. Okey, yang ni antum memang kena ingat. Okey, sebelum Mama pergi lagi lanjut. Okey, spesifik. Ciri-ciri objektif kita boleh wakilkan sebagai SMART. Specific, measurable, boleh diukur.
attainable, boleh dicapai, realistic, munasabah dan juga time frame, jangka masa. Untuk membentuk objektif perniagaan, kita mestilah memenuhi ciri-ciri objektif perniagaan ni, baru kita punya objektif nampak cantik dan betul. Okey. Spesifik. Apa maksud spesifik? Kalau kita tengok lagi huraian dia, panggil siapa yang ada dalam ni kan, mak masuk orang, Darwish. Spesifik. Apa kalau boleh dia punya huraian ringkas dia, apa yang Intan faham kalau sebut ni spesifik? Cuba buka mic sikit. Darwish? Ada orang tak kat situ? Ada. Ya. Okey, dengan Fasa spesifik. okay. Dia lebih apa ni? Dia agak yang spesifik. Pernah dengar kan? Pernah dengar perkataan spesifik kan? Pernah. Ni dia nak lebih apa yang kita nakkan. Kan Man? Apa yang kita nakkan. Lagi macam sebenarnya apa dia? Spesifik tu apa yang kita nak, detail kan? Detail. Detail. Yang lebih detail. Yes, betul. Spesifik. Jelas, lebih jelas. Tu jelas. Okay, itu spesifik. Okay, good. Okay, lakuan measurable. Kalau boleh diukur ni, agak-agak macam apa boleh diukur? Yang ringkas ni kalau nak terangkan. Lakuan ada lakuan? Maksudnya boleh diukur. Juga ada rakan-rakan tolak sekali. Ana ini minta maaf. Ana tak tahu dah mencuri punya apa. Okay. Siapa yang tahu? Razik boleh terangkan, boleh diukur. Kalau boleh agak apa dia? Dia nak apa? Ukur dalam bentuk angka, nombor, masa dan wang. Okay. Contoh? Maksudnya dia mesti kena ada nilai. Nilai. Okey, ada nilai. Benda yang boleh orang nampak nilai tu. Maksudnya 5 macam tu. 5 produk. Macam tu Okay, good. Alright. Thank you. Kemudian apa lagi lepas tu? Attainable, boleh dicapai. Afiq. Macam mana? Boleh capai tu macam mana? Boleh dicapai apa yang kita dah kita sampai lah. Maksudnya dia bukan mustahil. Orang pun boleh nampak benda tu bukan mustahil. Maksudnya boleh dapat. Okay? Bukan mustahil. Maksudnya boleh capai, attainable. Okay, good. Afiq. Okay, seterusnya. Realistik. Munasabah Zulaika. Zulaika. Apa dia realistik? Munasabah. Dia sukar untuk mencapai. Sukar untuk mencapai. Senang untuk mencapai? Sukar. Realistik, sukar untuk mencapai. Serius? Munasabah. Apa maksud munasabah? Masuk akal. Boleh diterima pakai oleh akal. Ya. Betul. Okay, Dreka, thank you. Okay. Masuk akal. Maksudnya benda tu boleh terima lah oleh manusia. Kita yang tiba-tiba buat kat kayangan ke kan. Tu tak boleh terima. Mesti munasabah. Okay. Time frame.
Jangka masa. Siapa? Mirul? Mirul? Mirul okey, Mirul boleh jawab? Jangka masa? Suatu tempoh masa yang perlu ada dalam suatu penentuan objektif perniagaan. Oi. Okey, thank you Mirul. Okey, ataupun secara ringkasnya bila objektif tu akan dicapai. Maksudnya dalam objektif tu kita dah tahu. Kita dah tetapkan bila akan tercapai. Masa. Masa. Okey, jangka masa. Okey. Boleh? Tu. Yang ni dia lebih detail lah, tapi Mama tak adalah nak baca semua kan. Spesifik kat sini. Dia kata apa? Menekankan bahawa objektif hendaklah dinyatakan khusus. Jelas. Khusus. Okey. Diukur kuantitatif. Kalau kuantitatif ni maksudnya angka. Okey, angka, kuantiti. Okey, kuantiti. Okey. Bernombor angka. Okey, measurable. Boleh diukur. Okey, measurable. Dia ada kuantitatif dan kualitatif. Boleh diukur, ada dua. Okey. Kalau kuantitatif dalam bentuk angka, nombor, masa dan wang, ya. Macam contoh kat sini kuantitatif dia. Okey, syarikat transport dia macam mensasarkan penjualan sebanyak 100,000. Yang tu dah ada nombor pada tahun 2017. Itu masa sebenarnya. Dia dapat mengeluarkan kereta sebanyak 90,000 unit. Berapakah jurang wujud? Okey. Dia punya objektif dia 100,000. Tapi dia hanya dapat jual 90,000. Ini atas ni adalah dia punya objektif. Tapi dia berjaya capai 90,000 saja. So jurang yang wujud adalah 10,000. So kita boleh kira bila boleh diukur dia punya objektif. Okey. Hal ini bermaksud dia gagal, syarikat tu gagal capai objektif. Okey. Secara mudah. Kita nak tentukan sama ada syarikat tu berjaya atau gagal. Okey, kalau kualitatif ni pula kualiti. Maksudnya kepuasan pengguna. Kita tak boleh buat macam kepuasan pengguna ni macam saya suka lah. Kita mungkin boleh letak skala tapi tidak berapa tepat. Dia lebih kepada kualiti. Okey, contoh dia perbandingan kualitatif boleh dibuat dengan melihat jumlah jualan jenis kereta pada 2017, 60,000 buah kereta jenis sport dan jangkaan jualan sebanyak 40,000 jenis kereta dan sedan pada 2017. Terdapat perbezaan 20,000 unit kereta antara jenis sport dan sedan yang disasarkan pada 2017. Sebab apa ada perbezaan kat sini? Sebab kereta jenis sport dan sedan ni berbeza dari segi jenis kualitinya. Okey. Jadi dia mensasarkan ikut kualiti masing-masing. Okey. Boleh ya semua? Okey. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Betul? Okey ke? Okey je kan? Baguslah. Anthony bagus je. Okey. Attainable, boleh capai. Okey. Maksud boleh dicapai. Ya. Boleh dicapai jika pekerja mengklaim tenaga sepenuhnya berdasarkan sumber yang ada. Maksud sumber ni tak kisah daripada tenaga kerja ataupun modal syarikat ataupun aset syarikat. Bagaimana syarikat itu menghandle sumber manusia atau sumber kewangan dengan baik, jadi mampu dicapai oleh syarikat tu. Okey. Bagaimana dia menguruskan sumber. Okey. Sebab kadang-kadang kita ukur baju di badan sendiri. Maksudnya kita sedar
Kita sedar kita berada di mana. Maksudnya kadang-kadang, bukan kita nak cakap apa kadang-kadang satu syarikat tu, kadang-kadang tu tengok ada satu syarikat tu cepat betul dia muflis. Dia macam tak boleh nak diterima akal lah. Modal besar, lepas tu boleh muflis. Kerana apa? Kerana dia rasa dia mampu untuk pergi lebih jauh ke depan. Tapi bagaimana dia menguruskan sumber? Dia tidak mampu mencapai objektif yang dia nak buat. Jadinya kita sebenarnya refleksi untuk diri kita. Kita boleh fikir kemampuan kita. Tu kemampuan. Kita mampu tak buat ni sebenarnya? Kita nak A misalnya kita nak A. Then sama ke kita punya struggle dengan orang lain? Ada orang cepat tangkap, betul. Ada orang sikit tak boleh sangat. Kita kena tahu kemampuan kita. Bila kita tahu kemampuan kita, kita tahu bagaimana nak bersikap untuk capai matlamat tu. Objektif lain-lain kita manusia, objektif kita berbeza. Betul. Itulah kehidupan. Jadinya kita sebenarnya kalau kita belajar ni, kita boleh reflect balik kat diri kita. Kita boleh capai. Bagaimana kita nak capai? Kena ada sumber yang ada. Okey, macam tu. Dan bagaimana nak tahu sumber tu mampu mencapai objektif? Dia kena kenal pasti sumber-sumber dia ada dengan baik. Okey, kenal pasti. Maksudnya kita pun, kita kena kenal diri kita betul-betul, baru kita boleh capai apa yang kita nak. Kadang-kadang orang macam rasa dia tak mampu buat. Sebenarnya bila dia kenal diri dia, sebenarnya dia boleh pergi lebih jauh. Itu dia. Kita berfalsafah pula kan. Macam tu. Okey. 3.34. Realistik, munasabah. Munasabah ni dia tak mustahil macam tadi. Tak mustahil. Okey. Modal RM50. Nak dapat RM1 macam mustahil kan. Kan kadang-kadang tu pernah dengarkan orang boleh jadi muflis. Orang boleh tertipu. Okay, kau bayar 200 nanti minggu ni kau dapat 10,000. Ada orang macam gelap mata kan. Dia akan ambil je. Dia tak fikir. Saya tu benda yang mustahil pun kadang orang boleh percaya. Sebab apa? Sebab dah mata duitan. Sebab mungkin atas jejak hidup mungkin terima je apa je kan. Alalas 200 ke mana, 10,000 pun ke mana. Okay, macam tu. Peluang tu menjurus pada peluang yang tidak mustahil. Maksudnya daripada sumber yang ada dan dia buat sesuatu objektif yang munasabah. Okey, sumber manusia dan sumber fizikal dia mencukupi. Okey. Dalam perkataan lain, sebuah organisasi berkemampuan untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Okey. Okey. Macam mana kita nak tahu benda tu munasabah? Kita kena ambil kira kemampuan syarikat. Tengok berapa pekerja sumber yang ada. Sumber manusia. Tengok pengalaman, kemahiran. Kita tak boleh nak expect kadang-kadang kita punya pekerja tak berapa mahir. Kita nak expect benda-benda besar kan. Kita perlu latih dulu pekerja kita, betul tak? Barulah kita boleh bina satu objektif yang munasabah. Lepas tu perlukan dapat data. Ni lebih pada sumber manusia dan inventory kemahiran. Barulah munasabah untuk menghasilkan sesuatu inovasi ataupun sesuatu produk. Kalau kita tahu pekerja kita. Okey, dan last sekali, time frame. Jangka masa. Okey, iaitu satu tempoh masa yang perlu ada dalam menentukan objektif perniagaan. Okey, pencapaian objektif lazimnya menunjuk kepada tempoh jangka pendek dan jangka panjang. Okey, oleh itu objektif perlu berada penetapan yang perlu dicapai. Ini contoh dia. Antara yang boleh kita buat untuk menentukan time frame atau jangka masa, kita gunakan carta Gantt. Okey, anda nampak tu carta Gantt. Okey. Semua nampak Okey.
Mak risau lah macam Mak cakap seseorang tapi okey kan? Okey. Cartagan ni, okey. Ini kan akan belajar macam mana buat cartagan. Ini dah menunjukkan bagaimana satu kedai tu dia nak bina bangunan. Objektif dia nak bina bangunan. Okey. Dan ni adalah tempoh masa bagaimana dia nak bina bangunan. Okey. Mak ni tiring. Okey. Tempoh masa untuk bina bangunan. Okey. Jadi kalau antum tengok kat sini, untuk mencapai objektif membina sebuah bangunan, kita tak boleh ada ruang ataupun kita mesti mengoptimalkan masa yang kita ada. Dan bagaimana cara disusun untuk nampak lebih spesifik atau lebih tempoh masanya lebih bagus. Antum nampak jadual ni, bagaimana disediakan tapak. Apa maksud line purple ni? Okay, line purple ni bermaksud penyediaan tapak mestilah bulan Januari mesti siap. Okey, mesti siap pada bulan Januari. Okey, faham kat situ? Kena ikut time frame, maksudnya jangka masa yang telah disediakan. Okey, kemudian bila dah siap, Februari dia nak buat apa pula? Cerucuk. Okey, pasang besi-besi tu. Mesti bulan Februari. Kemudian lepas tu bina rangka. Bina rangka pada bulan Mac. Okey. Dalam membina rangka, kita dah boleh melengkapi bangunan. Sebabnya nampak tak time frame dia ada membina rangka dan pertengahan bulan Mac dah boleh mula melengkapi bangunan sehingga bulan Mei. Apabila satu perniagaan, okey, misalnya syarikat ni yang ingin membina sebuah kedai, okey, kontraktor. Bila dia dapat benda ni, maksudnya dia dah boleh predict. Dia dah boleh susun jadual. Sebab tu dia boleh refleksi dengan diri kita. Dengan menyusun jadual kita, benda tu lebih terang dan senang untuk pekerja-pekerja bawahan untuk laksanakan. Kalau kita tak ada jadual macam ni, pekerja-pekerja mungkin ada yang curi tulang, betul? Ada yang buat kerja sambil lewa sebab dia tak ada jangka masa, kan? Dia kata kita kena siapkan bulan Mei, tapi tak ada jangka masa macam ni. Jadinya tak ada spesifik, tak ada jangka masa yang telah ditetapkan. Jadi diorang boleh buat sambil lewa. Mungkin orang buat sampai April, mungkin dia tak capai, tak boleh nak capai bulan Mei tu siap. Macam tu. Okey? Jadinya penting untuk sesebuah objektif dicapai perlu ada jangka masa yang bersesuaian dengan objektif yang kita mahukan. Okey, boleh. Itu ada 5. Okey? 5 ciri-ciri objektif yang perlu ada untuk memastikan objektif kita bagus dan berstrategik. Supaya nanti kalau pelabur datang, biasanya orang perniagaan akan ada orang nak melabur dalam syarikat dia akan tengok objektif. Kalau ada 5 ni tersusun dan jelas, orang akan berminat untuk melabur di syarikat kita. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Semua okey? Semua okey. Semua okey? Faham Okey. Faham. Okey, jadinya okey. Kita akan buat okey. Kita akan buat kerja sikit. Okey, bagaimana antum nak faham. Mama akan bagi kerja lagi, antum tengok. Sebenarnya ni aktiviti kreatif inovatif berkumpulan. Antum kita pun duduk jauh-jauh kan. Okey. Tapi Mak nak ubah sikit soalan ni. Okey.
Okey, macam mana Mama nak ubah soalan ni kejap, Mama dah cakap dah tadi. Sekejap Sebentar Okey. Antum, Mama nak minta sekejap. Sabar. Tak maaf ya, tak maaf. Mama tertekan lain. Okey, antum buat sorang-sorang lah. Antum tak payah buat kumpulan lah, buat sorang-sorang. Buat sorang-sorang. Okey. Antum boleh pilih apa-apa sahaja jenis perniagaan. Mak nak satu je. Okey. Sekejap. Cari kat Google, tak ada masalah. Banyak sangat jenis perniagaan yang ada. Cari satu jenis perniagaan. Okey, antum kena buat cari satu jenis perniagaan. Ini contoh kilang buat sosial media tu. Antum jangan buat kilang. Ada benda lain lagi selain kilang. Okey. Okey. Lepas tu nombor 3 ni tak perlu. Bincangkan kaedah penuh masa tu nanti. Okey. Antum buat ni kelebihan dan kelemahan visi objektif perniagaan tu. Okey. Apa kelebihan dia, kelemahan dia? Adakah visi dia tu betul ataupun misi dia tu tepat? Objektif dia memenuhi tak? Smart tu tadi Mak beritahu yang specific, measurable, attainable, realistic, time frame. Okey. Adakah memenuhi ciri-ciri objektif yang kita mahukan? Okey. Mama nak satu saja syarikat. Ambil apa-apa syarikat bapa antum pun boleh. Kan antum kan ada syarikat sendiri. Afiq kedai entar pun boleh. Kalau kedai entar tak ada syarikat, tak ada objektif, visi, misi, buat sendiri. Akhirnya kita kena ada visi, misi dan objektif. Suatu perniagaan. Okey. Faham? Okey. Boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh. Okey, faham. Okey, tu je. Satu syarikat cukup tak ke nak buat 2, 3, 5 perniagaan ke? Satu je lah kan? Satu je. Satu. Dan insyaAllah next class kita akan bentang dan orang lain akan bagi Mu'alimah dulu sebelum kelas supaya Mu'alimah boleh tolong presentkan. Antum pun boleh tolong presentkan sendiri kan? Macam mana? Bagi kat Mu'alimah lah. Biar Mu'alimah tolong presentkan. Buat kat mana ni Mu'alimah? Buat slide dalam Word boleh, dalam Buat kat PowerPoint. Kau saja kan. Buat kat PowerPoint, nak buat PowerPoint pun boleh, ikutlah. Buat biasanya Word ataupun PowerPoint. Boleh. Dua-dua tu. Nama syarikat apa? Okey. Nama syarikat apa visi dia, apa misi dia, apa objektif dia. Okey. Dan bagi tahu apa kelebihan syarikat ni, visi dia bagus ke tak bagus ke, okay, kelemahan dia apa, dia tak ada measurable, kenapa dia tak ada measurable, macam tu bagi tahu. Okey, boleh? Satu syarikat je lah kan, satu perniagaan je lah, tak payah banyak. Boleh? Boleh. Nanti hantar dekat Mu'alimah, nanti Mak Mas sediakan dapat lah sehari sebelum kelas. Misalnya kelas kita hari Rabu kan, hari Selasa depan, last hantar. Boleh? Ya? Tu sahaja. Ada nak tanya apa-apa soalan? Kena buat dalam peta ke macam mana? Terpulang antum buatlah bentuk apa-apa. Kalau menarik lah. Kalau tulis saja pun tulislah. Kalau ada masa banyak kan, buatlah. Mu'alimah. Nak hantar kat mana? Nanti hantar dalam Google Classroom. Nanti Mama akan buka satu ruang. Mama bagi assignment. Okey.
Lagi? Nak tanya apa lagi? Mama, kalau yang time frame tu nak kena buat catagan ke? Tak perlu. Kalau syarikat tu tak ada, tak perlulah. Beritahu lah dia tak ada. Okey. Kita macam kita nak kritik sebenarnya benda ni. Ambil je apa-apa syarikat, then kita kritik. Oh bagus syarikat ni. Visi dia mantap betul lah macam tu. Aduh. Betul lah kalau syarikat ni macam tak cukup je dia punya misi ni macam tu. Misi ni patutnya visi ni macam tu. Dia punya tak jelas. Ada memang ada syarikat dia main buat je visi misi. Okey. Antum adalah sebagai seorang ilmuwan ya, pengkritik. Kita dah belajar dan kita boleh kritik. Bukanlah kita cari salah orang. Kita nak gunakan ilmu kita dan kita nak baiki. Okey, faham? Okey. Ikram mana Ikram? Ikram. Tak ada. Tak dapat dijejak Malimah. Dah hilang dari radar. Dia blok nombor kami. Dia hilang dalam gelap. Hilang dalam gelap. Nak Tak suruh bulan, kirim tak salam bulan. pun tak boleh. Okey. Itu saja. Nanti Darwish dah dapat dah Mak punya faham ke apa yang Mak bagi tahu tu? Nanti Mak buka assignment Okey, dah menjawab soalan. Okey, itu saja untuk hari ni. Ada apa-apa lagi? Ada. Tak ada. Okey, terima kasih semua datang. Wih, siapa tu? Okey, itu sahaja untuk hari ni insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan. Baik dah.